Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sorry lambat sikit kita bersiaran hari ni. Kita minta semua share dulu kita punya live hari ni. Minta tolong share dulu. Okay, minta tolong like and share dulu kita punya live hari ni. Okay, so live kita hari ni berkenaan dengan kuda, macam mana penjagaan kuda, diet kuda. Okay, so macam mana kita nak set up kuda daripada A sampai ke Z lah, sampai boleh ride. Okay. Okay, teruskan like dan teruskan share. Boleh share ke grup-grup. Okay, dekat depan kita ni ada 2 ekor kuda jantan. Okay, nanti caretaker kita akan bercerita tentang kuda-kuda ni Okay, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so pagi ni yang bersiaran adalah saya Suzila binti Hashim. Okay, boleh panggil Kak Su. And then kita akan bersama dengan Ranger Faik dan Ayul yang akan bercerita pasal kuda. Okay, so untuk live hari ni kita akan bercerita tentang kuda yang ada di dekat G2G ni lah. Putri kau tak keluar kan? Putri. Okay guys, gagal berani. jangan lupa like dan share dulu guys. Kita bagi view kita naik dulu guys. Okay, sekarang view dah berapa dah? Apa? 66. Tak nak tak best lah cerita kalau 66 orang. Okay, teruskan share dulu. Kita nak share banyak-banyak. Naikkan view dulu baru kita akan start lah. Kita akan cerita pasal Berapa? Nak target berapa baru kita share? Kita target dalam 100? 100 lah. 100 masuk baru kita start. Okay, Okay. tolong bantu share. Jangan lupa like dan komen. Kita macam nak buka bandel lah malam ni. Nice. Malam ni, siang ni Pagi. Pagi. Okay, like dan share dulu. Like dan share. Dia nak menggigit pula. Tak sabar. Dia cakap dia nak orang ramai tengok dia. Baru dia nak orang cakap beri. Berapa dah view? Dekat kuat. Pegang tu. Dekat IG dah berapa dah view? Ada 7. Ha? 7. Okay, IG kita target 50 orang masuk lah. Kita cabut. Okay, dengar Okay. tak suara? Okay, kalau dengar suara saya, Tekan satu. komen Tekan 1. dengar. Komen dengar lah, senang. 1 lagi senang. Hai. Easy boy. Hai. No. Easy boy. Okay, dia nak masuk. Okay. Okay. Sekarang dah view dah berapa dah kat Facebook? Naik 1. Naik 1. Okay, kita tunggu lagi 5 minit lah. Lagi 5 minit. Kita nak bagi viewer kita ramai. So, mana yang seronok nak share. kita seronok nak share, kita bersemangat. Lepas tu tak adalah orang yang lambat-lambat masuk tu ketinggalan, orang cakap. So, kita nak ramai-ramai masuk, semua dapat. Daripada A kita nak terangkan sampai Z. Itu yang kita nak. Ni ilmu ni tak semua orang boleh belajar, orang cakap. Tak semua tempat kita boleh dapat ilmu ni. So kita nak share ilmu ni dekat siapa yang tengok live ni, yang mana dekat Facebook, IG dan TikTok.
Oh, tak ada makan, tak ada makan. Sabar. Hai. No, easy boy. Okay, share guys, share. Naikkan view kita sikit lagi. Sikit je lagi. Nak tak nak? Tak nak sudah. Nah, belakang lagi. No. Easy boy. Oh. Good boy. Dah berapa dah viewer? 70? 76. Okey. So, Dah. macam mana Abang Faik? Okey. Kita nak start dari mana ni? Okey. Saya akan kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Fakrul Hakimi bin Hafizan. Orang selalu panggil saya Ayu Keramat. So, saya ranger bahagian kuda. Okey, ini kawan saya, Faik. Hai. Okey, mesti Okey. ramai pelik kan? Jumpa dia dekat rekun, jumpa dia dekat kambing, jumpa dia dekat rusa. Okey, sebenarnya kuda patutnya pun jumpa. hari ni dekat kuda pun kita jumpa dia. So, sebenarnya patutnya ada lagi seorang bahagian kuda kalau kenal lah. Hari tu Aaron Aziz katanya lah Aaron Aziz. Okey, hari ni dia MC sebab dia Lepas vaksin. ambil vaksin lah. Yelah kan demam kan. Side effect. Okey, so sekarang ni Abang Faik. Okey, kenalkan diri. Okey, nama saya Muhammad Faik Hanif bin Muhammad Afif. Okey, umur rahsialah. Okey. So kat sini saya akan terangkanlah pasal kuda-kuda. Kita akan terangkan daripada A sampai Z. Daripada penjagaan, mandi, grooming, pasang set up kuda, pasang saddle dan Dari pemakanan. kalau ada masa saya tunjuk macam mana saya riding. Okey. So jangan lupa share bagi ramai-ramai tengok. Dan jangan keluar awal Tengok sampai habis kalau nak tengok Abang Faik naik kuda. Okey Abang Faik, Okey. kita nak berada pada mana ni? Kat belah kiri saya kita ada kuda jantan stallion. Nama dia blonde. Dan dekat belah kanan saya kita ada kuda jantan gelding. Nama dia Tom. Okey Abang Faik, Okey. apa beza stallion dengan golden tu? Gelding. Gelding. Okey. Apa beza dia tu? Beza dia stallion. Maksud stallion ialah kuda jantan yang still boleh mengawan. Yang boleh memberi kita induk lagi. Maksudnya dia boleh bagi kita baby kuda. Maksudnya boleh masih ada benih lah. Yes, masih ada benih. Dan dia kalau nampak kuda betina sangat bernafsu. Okey, yelah kita Okey. faham kan nak suku Okey, kuda kan. nafsu kuda. Okey. Okey, macam mana kita nak bezakan kedua-duanya tu Abang Faik? Kita tengok daripada kemaluan. Okey, jom kita tunjukkan macam mana perbezaan kuda gelding dengan kuda stallion. Okey, come. Pegang ni. Okey, kamera. Pegang ni. Okey. Terima kasih. Come, pegang ni. Pegang ni. Sini. Okey. Kalau semua nampak kat sini dia ada telur. This one. Nampak tak? Ada warna hitam, 2 biji kat bawah tu. Okey. Yang this one. Itu telur dia. Dan kemaluan dia untuk dia kencing, dia takkan tunjuk. Kuda jantan dia takkan tunjuk, dia simpan. Malu lah nak main tayang-tayang pula kan. So dia simpan lah. Okey. Lagi satu jenis tadi kuda apa? Kuda gelding. Okey, macam mana pula kuda gelding? Okey, kuda gelding. Jom kita tunjuk. Sini. Okey. Come. Okey. Sini.
Okey, kalau boleh tengok kuda gelding dia tak ada telur macam blonde tadi. So tengok kat situ, dia dah buang. Boleh nampak kan? Dia dah buang dah. So kebiasaannya biasanya yang tak ada telur ni biasanya kuda racing lah. Untuk kita senang kawal dia. Dia tak liar macam stallion ni. Okey. Apa tujuan untuk kita buang dan buang telur dia dan simpan? Kebanyakan stable kuda, contoh dia ada 26, contoh ada total rawak lah saya ambil. Ada 15 ekor jantan dan 16 ekor betina. Dalam 10 ekor betina. Dia tak akan simpan sampai semua totally memang stallion. Okey, satu, penjagaan stallion sangat susah. Kuda stallion kena betul-betul mahir untuk handle. Dia sangat degil dan dia suka melawan. Betul. Kalau awak semua nampak tadi beza Tom ni dengan blonde. Tengok tadi blonde tu stallion dia agak degil sikit untuk kita mengawal dia. So tengok Tom ni memang walaupun dia dah dipotong telurnya, dia senang untuk dikawal. Itulah fungsinya kita potong telur dia. Dan lagi satu, kuda stallion dan kuda gelding tak boleh campur. Maksudnya means campur, kalau satu kawasan padang kita letak sekali, kita takkan boleh campur. Dia akan gaduh. Stallion akan attack gelding. Maksudnya dia akan hentam. Dia akan hentam sehabis. Kuda kalau tengah gaduh, dia akan gaduh sampai mati. Kalau cuba untuk meleraikan dia, risiko kita pun akan kenalah tempias dia. So sangat bahaya kalau kuda gaduh. Sebab kuda kan kita tahu kudrat dia bukan semua kita boleh handle kudrat dia. Perlu ada kemahiran yang tinggi dan knowledge yang betul. So kalau tak ada knowledge yang betul, tak ada kemahiran, memang silap-silap dia yang kawal kita. Kita kena pastikan yang kuda kita ni kita jaga, dia tahu. Okey, aku binatang, so kau tuan aku. Maknanya aku kena dengar cakap kau, bukan kau kena dengar cakap aku. Itu kita kena ajar dia, train dia. Okey, kat sini jom kita tunjukkan barang-barang kuda pula yang kita akan pakai. Okey, jangan lupa like, share dan komen guys. Kita naikkan view kita, bagi tinggi lagi, bagi semua dapat manfaat ilmu yang kita nak bagi hari ni. Blonde ni kita tak panggil dia warna coklat tau. Kita tak panggil dia warna coklat. So kita panggil dia warna palomino. Means palomino is dalam buku yang saya belajar, dia tulis seakan warna keemas-emasan. Palomino lain, chestnut lain, hazelnut lain. So ada apa-apa question? So kita buka untuk pertanyaan mana kita yang buka nak untuk tahu. pertanyaan dulu. Ada tak yang nak tanya? Jangan lupa share guys, bagi semua dapat ilmu yang kita nak bagi hari ni, ilmu tentang kuda. InsyaAllah. Kuda yang kita berada di G2G ni ialah kuda poni. Poni, bahasa Melayu dia kuda padi lah. Betul. Okey, kuda padi lebih degil daripada kuda besar, iaitu means kuda polo, kuda Arab. Okey, bagi saya, saya memang pernah belajar di Majlis EQ Malaysia. Okey, bagi saya, handle poni dengan kuda besar, polo, saya lebih prefer, tak apalah, aku jaga kuda polo. Sangat senang. Kalau misalnya bawa, saya boleh, kalau kuda polo, saya berani untuk bawa 4 ekor sekali dalam sekali jalan. Tapi kalau poni, mungkin saya akan bawa seekor demi seekor lah, banyak kali jalan lah. Tapi kalau polo, saya waktu saya belajar, kita kuda yang tak ada telur tak boleh mengawan. So macam contoh dalam satu padang, kalau kita campur kan, dia just hidup macam biasa je. Dia macam kawan, dia akan tolong grooming sesama sendiri. Dia akan buat hal dia je. Okey, tadi siapa yang tanya? Okey, okey. Okey, sini, come. Okey, kat sini kita ada makanan-makanan kuda. Okey. Yang ni nampak macam rumput ni kan. Ini sebenarnya rumput kering. Dalam ni dah diproses dan kita akan jadikan hay. Hay ni kalau kita bagi kat kuda, dia macam Snickers lah, macam
sampingan kita waktu malam. So kita waktu sebelum malam tu kalau kita datang, kita akan kumpulkan dia, kita akan just letak tepi stable. So dia akan makan benda ni. Okay, this one. Okay, this is rice power. Rice power ni sangat famous lah untuk mana-mana penjaga kuda. Semua dia semua bukan setakat kita je pakai. Banyak tempat yang pakai. Seperti contoh Bukit Kiara, Majlis Sikkim Malaysia, Sungai Bersih Turf Club pun dia still pakai benda ni, rice power ni. Tapi rice power ni kita nak bagi mengikut sukatan yang diperlukan untuk kuda kita. Bukan boleh bagi sesuka hati. Bila bagi sesuka hati boleh mendatangkan kesan buruk lah terhadap dia. So kesan yang dia akan dapat ialah waktu malam dia boleh collapse. Maksudnya macam sakit perut untuk dia. So bila sakit perut untuk dia sangat-sangat bahayalah. Nampak dia nampak makanan nak sikit. So kuda ni kita bagi makan ada sukatan dia, ada jadual makan dia. Waktu pukul berapa. Kita memang tak boleh lewat. Sebab kalau lewat, kita umpama kita didik dia macam tak ada disiplin. Boleh bagi makan sesuka hati. Okey, ni lambat sikit lah, aku nak je lah. Okey, tak boleh. Kita kalau contoh pukul 7, sharp pukul 7 kita dah sediakan makan dia. So kat situ barulah senang untuk didik kuda ni disiplin. Sebab dia pun dah tahu. Maksudnya jadual makan aku memang macam ni, pukul ni. So dia dah tahu dah. Tak kisahlah waktu raya pun kita akan still bagi makan juga. Kita kena datang juga. Itulah perbezaan kami dengan kerja biasa. Kita memang haiwan dia tak kenal. Erti PKP, hari raya semua dia tak tahu. Ada beza tak jangka hayat untuk yang ada telur dengan tak ada telur? Oh, tak ada beza. Still sama. Cuma perbezaan dia tu je lah. Berat blond. Berat blond. Saya tak pasti, tu kita kena refer balik lah. Kita kena check balik dengan doktor lah. Sebab berat dia kebanyakan doktor yang akan simpan untuk bagi ubat. Sebab ubat memang memang berat-berat binatang ni makan doktor kita lah pegang. So sebab dia nak tahu berat dia untuk sukatan dos-dos yang diperlukan untuk setiap ekor haiwan. Okey Abang Faiz. Okey. Yang dalam guni tu apa benda Abang Faiz? Okey. This one ialah TMR. Ini makanan yang bos belilah kat tempat kawan dia. Yang ni yang saya tahu dalam campuran dia macam contoh rice power, super soy, hay. Dia blend dia jadikan sekali. So maknanya khasiat dia tu orang cakap semua ada lah dalam tu. Semua ada dalam ni. Maksudnya dia himpunkan sekali jadikan satu. Dia jadikan satu. So kebanyakannya tempat-tempat lain dia akan beli satu dan dia akan sukat. Okey, macam tempat lain dia pelbagai jenis kuda. So kita kena faham. Tempat lain dia pelbagai jenis kuda dan sukatan untuk kuda dia sangat-sangat setiap ekor ni lain ni makanan dia. So kita di sini di G3G Animal Garden memberi makan kuda kita selama sebanyak 3 kali sehari. Okey, waktu bila tu? Biasanya kita akan bagi pagi Sarapan dia lah. Macam Okay. kita tak sarapan. Macam kita lah. Kalau kita tak sarapan pun kita lemah kan. Lemau, silap. Sarapan So, sangat penting. Kita akan bagi dia pada waktu pagi, tengah hari dan petang. So petang tu memang kita akan bagi lebih makan lah untuk dia mengunyah waktu malam tu. Sebab kuda ni memang suka mengunyah. Tangan kita pun kalau kita bagi dia mengunyah je. Tadi dah kena gigit dah. Okey, lagi satu. Waktu malam, kuda tidur tak semestinya baring. Tak semua kuda tidur baring. Ada yang tidur jenis berdiri, ada yang tidur baring. Okey, nak tahu sebab apa dia boleh tidur berdiri? Oh, dia tak boleh. Dia tidur berdiri. Miss, kita semua tahu kalau di dalam habitat, kuda ialah haiwan yang akan selalu jadi mangsa lah. Seperti harimau, singa dan sebagainya lah kan, haiwan-haiwan buas. So, untuk bertujuan dia tidur berdiri ialah supaya lebih alert, lebih memudahkan untuk dia lari. Okey, seperti contoh macam kita lah.
Cuba bayangkan kalau kita baring, kena attack dengan musuh. So, mana lagi prefer untuk kita melawan balik? So, mestilah waktu kita berdiri kan, betul? So, sebab tu kuda dia akan, kebanyakan dia tidur berdiri dalam hutan. So, bila dia alert, bila kena macam ada musuh, pop, dia akan terus pop boleh lari. Kalau baring, dah take time nak bangun lah. Itu tak campur kalau dia tengah ngantuk, dia mengeliat lain. Okey, come. Oh, poni orang dewasa. Okey, kalau ikut betul, dewasa pun still boleh naik. Tapi kita kat sini memang Kita buat untuk 12 tahun sahaja. 12 tahun ke bawah 12 sahaja. tahun ke bawah saja. 3 tahun hingga 12 tahun lah. So 3 tahun ke bawah pun kita tak bagi naik juga. So untuk keselamatan kan orang cakap kan, kalau 3 tahun ke bawah kalau jatuh ke kita juga susah. So kita sakit. buat 3 tahun hingga 12 tahun sahaja. Okey, kam. Sini kita perkenalkan barang-barang dia. Okey. Dekat atas ni ada pelbagai jenis barang kuda yang kita akan kerap pakai. Seperti contoh, this one. Ni namanya hoof pick. Hoof pick ni bertujuan untuk membersihkan kaki. Kenapa kita nak bersihkan kaki? Okey, satu, kita nak buang segala kekotoran yang ada dalam kaki dia. Dan kita boleh cek apa yang ada dalam kaki dia. Seperti contoh, batu, paku, supaya kita boleh tahu tahap kesihatan kaki dia lah. Betul. Tahi pun kadang-kadang kita akan buang. So dekat tempat dia, pagi kita akan keluarkan dia dekat sini. So kita akan grooming dia. Jadi kita akan tunjuk belilih, kita akan buang tahi-tahi yang melekat untuk mengelakkan kuman tu. Sebab kaki kuda ni dia sensitif sikit, kuku dia kita nak kena jaga. Betul? Nak kena bersih, kering, tak boleh tempat basah. Betul? Nak mengelakkan kuku dia tu, orang cakap lembut. Bila lembut dia senang senang rosak lah orang cakap. Senang rosak, senang bakteria melekat, kuman melekat. So rosak lah kuku dia. Okey. Biasanya untuk bersihkan kaki, kita kat sini saya terapkan diorang, sebab saya ajar diorang untuk supaya sehari 3 kali. Miss keluar stable, selepas riding dan nak masuk dalam stable. Maksudnya buat dalam stable, kita bersihkan dalam stable sehari 3 kali untuk pastikan tahap kesihatan kuku dia terjaga. Okey. Okey, so kita tunjukkan macam mana cara pakai hoof pick ni. Okey. Nah, kita serahkan kepada Mahjul. Okey, mula-mula sekali jangan kita terus angkat kaki dia tau. Okey, come sini. Pegang ni. Jangan bagi dia makan. Okey. Okey. Come sini. Come. Okey, cara dia, kita kena usap dia pelan-pelan. Okey, daripada sini kita gosok, dia sendiri akan angkat. Tengok. Up. Okey, good boy. Okey, come dekat. Dekat. Okey. So, cara pegang kaki dia dengan betul. Kuku dia, tangan kita kena pegang support macam ni. Dan cara bersihkan dia, kita tak boleh macam ni. Kita tak boleh tarik ke atas. Sebab apa tak boleh tarik ke atas? So bila pump dia kita tarik, dia melawan, pop kita boleh tercocok. Lagi satu, cuba bayangkan kalau buat benda ni, kita akan tarik sambil buka mulut. Tak ke masuk tahi itu dalam mulut kita? Okey. So kita akan tarik ke bawah. 1 2. Okey, 3. 3 miss keliling. Keliling. Okey. Kuda pun dia pakai kasut tau, tapi kita kat sini tak pakai kasut. Miss, kedudukan kasut yang kita akan pakai ialah di kawasan ni. Okey. Nampak ni? Boleh zoom. Kali TikTok boleh zoom. TikTok, Insta boleh zoom tak silap. Okey, come. Okey. This one, kita akan pasang keliling di sini. Kita takkan kacau di sini. Sebab di sini kita tak boleh paku sebab kawasan yang lembut. So kita akan paku di sini. So untuk pemasangan kasut, kita kat G2G, saya masih tak reti lagi untuk pasang sebab bukan senang untuk kita pasang. Kita akan ketukkan paku tau. So bila kita salah ketuk paku, salah kena urat, boleh efek pada kuda. Kuda boleh jadi tempang. So bila jadi tempang memang susah lah. Dia tak boleh nak buat kerja lah. Okey. So kat sini kita dah bersihkan kaki dia. Nampak ni? Satu kita bersihkan. Okey. Kita kena cek keliling. Okey. Okey, miss. 2 belakang pula. Tengok Abang Faik tu, dia akan sentuh daripada atas badan dulu untuk mengelakkan kuda tu terkejut
ataupun takut. Okey. So tara dia, okey kita bersihkan. Okey. Belakang pun sama, mesti kena support. Okey, cara letak dia terus lepas. Okey. So, kita nak pergi belah sana. Cara set jauh, dia akan terkejut. So, cara dia kita akan gosok. Hai, blonde. Kenapa ni? No, blonde. Good boy. Come. Oh. Oh, okey. Belum tak ada mood ni. Okey, Faik, Abang Faik, kita try buat tom lah Abang Faik. Okey, jom, come. Okey, kamera boleh pusing ke sana. Hai, Tom. Tengok kedegilan blonde tu. Memang agak susah untuk dikawal lah. Macam so, kita cakap tadi, stallion, degil. Memang degil. Tengok, beza. Tom ni memang orang cakap manja, senang dikawal. Macam-macam lah. Dan tapi walaupun kita dah buang telur dia, setiap yang ni mesti ada baik dan ada buruk dia. Betul. Okay, dan macam keburukan Tom ialah dia sangat mudah terkejut. Maksudnya Miss bunyi bising ke apa ke, dia tak nak. Macam bunyi lori kan, dia boleh berlari tau. Dia takut. Dia lagi penakut daripada si blonde tu. Cuba tengok dekat dalam celah-celah kuku dia tu ada taik-taik yang melekat, batu-batu. So cuba bayangkan kalau kita tak bersih kan, mungkin senang kena penyakit. Benda kotor kan. So macam kita juga, kita akan ambil jalan jauh, macam kita akan rapat dengan dia. Jangan jauh. Miss bertujuan rapat ialah bila dia nak tendang, dia tak boleh nak ambil lajak. Maksudnya Miss lajak ialah hayunan yang sedap. Maksudnya hayunan yang sedap lah. Maksudnya bila kita sub, bila buka dia boleh dapat habis. Bila kita rapat dia nak buka habis tak boleh tau. Oh, so. Letak minyak. Kita akan letak. Kerap berapa kali bersihkan benda ni? kalau boleh sehari 3 kali Abang Faik dah cakap tadi. Sehari 3 kali. Mungkin dia terlepas tadi. Okey, sehari kita akan bersihkan 3 kali. So, waktu dia, waktu pagi sebelum riding. Yang kedua, waktu dia selepas riding. Yang ketiga, hari dia waktu balik ke stable. Okey. Tengok banyak taik yang melekat Okey, jangan lupa share. Kita nak bagi semua dapat kita punya ilmu hari ni. Ilmu tentang kuda untuk hari ni. Okey, done. Okey, dekat kuda ni pun kita ada bahagian-bahagian dia. Seperti contoh, ini main dan ni ekor dia lah, kita akan bagi tail. So ekor dia bukan sebenarnya panjang pun sampai ni. Ekor yang sebetulnya dia akan sampai parat ni je. Parat yang kat jari saya ni kalau nampak. Okey. Ukuran dia, ekor dia sampai sini je. Selebihnya ni bulu je. Ni bulu je. Bulu kosong. So kalau kita potong pun, nak pendekkan ekor dia, kita kena ada cara. So cara dia, kita tak boleh main direct potong. So kita akan pegang pada belakang, kita ukur bila last ekor dia. Takut terpotong ekor dia sekalian. So kita akan tanda sini. So maknanya nak potong bawah, ke bawah gini. Jangan potong lebih pada tangan. So bila lebih pada tangan ni, maknanya kita akan efek ekor dia. Kita boleh potong ekor dia. Sakit kot. Macam kita potong kuku kita lah. Kalau kita potong terlebih, kuku kita kena isi, sakit tak? Macam tu jugalah kuda. Tapi okey. So macam tadi kita dah bersihkan. So kalau mesti tuan-tuan tak percaya kan, kuda pun kita ada buat istilah potong kuku. Maksudnya Miss treatment kuku. Okey, treatment kuku biasanya kita akan Besok ada. Besok kita akan buat full 1G2G ni. Semua kita akan tunjuk semua haiwan kita yang ada kat sini. So jangan lupa masuk jugalah live untuk besok. Masuk dan share. Jangan lupa share, itu yang paling penting. Dan mana yang paling senang nak jaga? Jaga sebenarnya nak kata senang. Lagi senang. Maksudnya mana lagi senang? Maksudnya kita nak kata senang tak juga. Maksudnya kita kena ada knowledge. Betul. Kita kena ada knowledge. Maksudnya kalau tak ada knowledge, macam mana kita nak jaga? Betul tak? Mana lagi senang? Maksudnya bagi saya prefer lebih manja is blonde lah. Saya lebih suka yang binatang yang nakal-nakal lah. So saya akan lebih suka blonde lah.
Sebab blonde, saya suka dia sebab lagi satu, waktu saya riding, dia tak takut. Semua benda dia langgar. Okey. Kuda pun kita buat treatment kuku tau. Maksudnya kita potong kuku dia. Kita kat sini tak potong, kita akan panggil farrier luar. So kita akan panggil farrier luar lah. Kita akan upah dia. So dia akan potong. Tujuan untuk potong kuku ni ialah satu, untuk kesihatan dia. Dua, untuk bagi dia sedap berjalan. Sedap berjalan maksudnya selesa lah untuk dia berjalan. Macam kuku panjang kan nak jalan, so dia punya cengkaman tak berapa betul, so bahaya. So dan nak potong kuku kuda bukan sembarangan orang boleh buat. Sebab satu, takut potong kaki kanan dengan kaki kiri, potong tak sama layer dia. Bila tak sama layer, dia akan jadi, kuda tu tak selesa lah. Bila tak selesa, akan datang kesan buruk. Satu, bila riding dia boleh buang, dia boleh buang orang atas dia. So dia tak nak ada orang atas dia sebab dia tengah tak selesa dengan keadaan kaki dia. So bila orang naik memang auto lah dia buang. So bila buang tu bahaya. Bahaya, satu, boleh mendatangkan kecederaan, boleh datangkan injury, boleh patah juga kalau salah landing. Okey, yang macam tadi saya cakap, kuda pasang kasut. Tujuan untuk kita pasang kasut ialah satu, untuk memberikan cengkaman kepada kuda. Seperti contoh, mesti tuan-tuan pernah tengok, mesti semua kenal dan sedia maklum kepada atlet negara, Miss Kabil Ambak. Okey, tujuan dia pasang kasut ialah untuk dia akan banyakkan main show jumping. So jumping untuk lompat ialah untuk ada kasut dia, kuda tu lebih cengkam, maksudnya lebih stable untuk dia selepas dia lompat tu. Dan setiap kuda ada different karakter. Ada 10, kalau ada 10 ekor kuda, dah 10 different karakter. Okey, jom kita next, kita kena barang seterusnya. Okey. Yang ni sikat untuk kita groom dia. Sikat ni bertujuan kita untuk hilangkan abuk dalam badan dia ni. Nampak je berkilat sebenarnya dalam badan dia ni, tapi dalam badan dia still ada habuk-habuk yang kita tak nampak. So kita kena gosok baru habuk tu keluar. Okey. So yang ni kita akan bagi abang je lah buat. Okey. Start daripada main, Kita akan start daripada sini. Nampak dalam masa yang sama ada bulu yang akan gugur. Bulu yang akan gugur. So nampak kan ada habuk-habuk. Walau. So bulu yang akan gugur ni, dia akan tumbuh bulu baru. Barulah bulu dia akan berkilat. Okey. Lepas kita dah buat macam ni, Abang Faik, Okey. apa pula kita nak kena buat? So selepas kita dah buat tu, nampak tak? Kita akan ada still bulu-bulu yang macam gugur ni kan. So kita akan gunakan ni untuk bersihkan dia, untuk jatuhkan dia. Okey, nah. So, okey. Cara dia, sapu je. Okey, Tadi kita lawan, ini kita sapu ikut bulu pula. Okey. Kalau awak semua boleh nampak beza dia. Okey, macam ni kalau awak perasan, dia bukan ke bawah tau, dia ke atas. So kita ikut. Semua kuda jenis macam tu. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergilah mana-mana stable. Tapi selepas PKP lah. Waktu sekarang, stay at home. Okey, tujuan grooming ialah untuk kilatkan bulu dia, untuk kita buang kekotoran yang sikit-sikit. Tujuan dia lah. Orang cakap untuk jaga kuda kita lah, untuk bagi nampak cantik, nampak handsome, bersih. Contohlah, cubalah kalau kita tak buang habuk-habuk ni. Kadang-kadang kalau orang datang tengok berhabuk macam ni pun, orang cakap kita tak jaga. Okey, so untuk jaga dia, kita groom setiap hari. Setiap hari kita akan buat benda ni. Sehari 2 kali kita buat, pagi dan petang. Kuda memang hari-hari dia akan gugurkan bulu dia ni.
So kita akan buang bulu Dan gugur dia tu. Dan dia ada. habuk dia boleh mendatangkan kesan, boleh menyebabkan kurap. Betul tak bang? Betul. Okey, ha. So, tengok beza tadi dengan sekarang. Bulu dia berkilat. Bersih. So itulah salah satu tujuan kita grooming kuda ni. Okay, Abang Faik. Okey. Next barang. Ni semua sedia maklum lah, sikat. Sikat ni memang kita akan macam blonde, dia ada punya min yang panjang. So kita akan bagi kemas. So kita akan sikat. Soalan, apa penyakit yang biasanya kuda akan dapat? Penyakit yang biasanya kuda akan dapat, Miss, masalah kuku, masalah kurap dan mata. Mata dia akan sentiasa berair, akan dapat ada macam lalat akan selalu hinggap. Itu yang biasanya dia akan dapat. So, kalau macam mata, treatment dia kita akan bagi ubat. Dan waktu kita simpan waktu malam, kita akan pakaikan dia penutup muka yang memang dia memang tutup mata. Maksudnya bukan besi, dia memang kain. Memang support untuk supaya lalat tak boleh nak hinggap kat mata dia. Okey, macam kurap. So macam kurap kita akan biasanya kita akan mandikan seleloknya betul-betul dan kita akan panggil doktor lah untuk suntikkan ubat-ubat yang doktor rasa perlu. Okey, macam kuku. Kuku problem dia, Miss, dia duduk dekat tempat lembab. So kita memang tak boleh kuda duduk dalam tempat lembab. Dan kuda Kalau nak bela ada lesen ke? Kuda tak perlukan lesen. Kuda tak perlukan lesen. Tetapi dia perlu penjagaan yang rapi. Bukan mudah untuk jaga kuda. Sebab kuda kat Malaysia dia ada badan NGO yang menjaga dia. So kalau badan NGO dapat tahu penjagaan kuda tak betul, dia boleh ambil tindakan lah, walaupun bela tanpa lesen. Dia boleh ambil tindakan undang-undang. Dan kuda boleh kena rampas. Cara rampas dia, kalau NGO tu datang, dia ambil je. Dia dah cukup bukti, dia dah cukup semua. Dia datang, tanpa beritahu owner, dia boleh ambil, dia terus bawa je. Okey, kalau kamu semua nak tahu, kipas yang dekat atas tu bukan untuk kipas kita orang tau. Itu untuk kipas kuda ni. Bagi keselesaan kat dia. Tak nak bagi ada lalat ganggu. Tengok cara penjagaan dia. Lalat pun kuda tak suka tau. So bila kuda tak selesa, dia itulah orang cakap susah nak kawal. So bila dia selesa, senanglah nak kawal. Kipas ni Ada ke? Boleh? jadi kita akan tunjuk. Kita akan mandikan. Macam mana cara mandi? Boleh. Okey. Lagi satu kalau macam masalah kuku yang tadi saya sambung. Saya sambung masalah kuku So elakkan tempat yang lembab. Lagi satu, pastikan treatment dia tepatlah pada waktu dia, sebab kuku boleh panjang dan boleh menyebabkan side effect. So lagi satu, kalau kuda kuku bermasalah, kita kebanyakan kalau kuku kita akan refer kepada farrier. Farrier means orang yang menjaga pasal kaki kuda. Kalau dalam bidang sektor kuda lah. Sekarang sektor kuda ni dia banyak pecahan. Macam doktor, ada doktor untuk induk, untuk breeding lain, untuk kesihatan lain. Dan kalau waktu race kuda pun akan selepas game dia akan urine test. Maksudnya makanan apa yang dia makan. Maksudnya kuda ni salah satu seni lah, untuk bagi-bagi siapa-siapa yang betul-betul berminat. So macam race pun dia akan urine macam kita manusia. Okey, cakap pasal kuku tadi, penjagaan kuku dekat sini gitu Animal Garden, kita juga ada memberi suplemen untuk menguatkan kuku dia. Tak nak bagi dia lembek. Betul. So kita akan campur kat dalam makanan lah. Berapakah jangka hayat kuda? Okey, jangka hayat untuk poni around 35 ke 40 tahun. Untuk poni. Okey. Okey, ada Soalan? yang nak tanya soalan? Kita buka untuk pertanyaan soalan. Okey, jangan lupa share guys. Okey, ada lagi. Come. Okey, kat sini yang ni ialah lunging rein. Lunging rein, tali ni bertujuan untuk sukan dia. Sukan lunging. Okey, lunging tu apa? Lunging tu ialah kita akan bagi kuda tu berlari tanpa ada orang kat atas dia. Just kita monitor dia daripada bawah. Kita bagi dia arahan. Kita nak suruh dia canter. Canter means lari paling laju.
kita nak suruh dia walk, kita nak suruh dia gallop, and then ni semua berdasarkan tali ni. Dan lunging ialah sukan yang sangat bagus untuk kuda. Kat sini kita terapkan lunging seminggu 2 kali. Lagi satu tujuan untuk lunging ialah membuang segala energi yang ada dalam badan kuda ni. Bila terlalu banyak energi, dia boleh lawan kita. Dia akan berani lawan kita sebab dia ada tenaga yang cukup untuk lawan kita. So kita kena buang energi-energi dia tu supaya dia tak berani untuk lawan kita. So dengan lunging ni juga kita boleh mendisiplinkan kuda, menyebabkan kuda tu hormat kepada kita. Bukan menyeksa. Kita tak seksa kuda. Kalau kita tak buat dia lunging, sebenarnya kita lagi seksa dia. 40. Tapi biasanya kuda around umur 30 ke 25 tu kita dah start rescue lah dia. Kita dah start letak dia kat tempat yang sepatutnya lah. Seperti contoh pusat kebajikan kuda macam mana-mana tempat. Okey. Makan berapa kali sehari? Okey, sehari makan 3 kali. Dan kalau kena saddle sour berapa Apa? lama untuk recovery? Apa? Saddle sour. Saddle sour? Miss saddle sour? Apa maksud saddle sour tu? Okey. Nanti simpan dulu soalan tu. Nanti saya akan jawab. Okey, this one kita ada 2 barang. Satu yang panjang, satu yang pendek. Yang ni kita panggil dia whip. Satu whip lunging. Macam tadilah kegunaan dia tali dengan ni kita akan pakai ni. Sebab kita akan monitor dia daripada jauh. So macam kita melawan, dia sangat takut dengan bunyi benda ni. Kuda akan hormat dengan benda ni sebab kena sakit. So dia takutlah untuk kena. So dia akan dengar cakap. Yang ni whip lunging. Dan yang ni whip riding. Whip riding bertujuan sewaktu kita nak bawa kuda, kita riding dia, kita akan sebat dia pakai ni. So sebat. So dia akan lebih dengan arahan. Okay. This one. This is a bit. Ni bertujuan kita letak dalam mulut kuda supaya untuk kita kawal dia. Kalau kita nak bawa dia, benda ni sangat perlu. Kalau tak ada benda ni kita tak boleh nak control dia. Sebab benda ni akan dimasukkan ke dalam mulut. Tahi kuda boleh buat baju organik. Boleh? Warna darah kuda warna apa? Warna darah kuda. Warna darah kuda tetap warna merah juga. Dia tak. Kuda pun kena rotan. Bukan means kuda pun kena rotan. Kadang-kadang kuda ni degil. Sewaktu kita suruh dia untuk bersukan, maksudnya sukan tu memang kita pun sedia maklum. Dekat kasih seluruh pelusuk dunia, kita pun sedia maklum. Kuda ni habitat dia lari. Dia sama macam manusia jugalah. Okey, mula-mula kita marah dia. Budak-budak pun kalau degil kita akan marah. First. Nak cakap kan? Kalau tak dengar cakap, baru kita akan rotan. Rotan pun kita acah-acah je dulu. Kalau dia tak dengar, baru kita rotan. Okey, betul? So macam kita suruh orang buat kerja. Mana minat? Alamak, I kena buat kerja lagi. Aduh, memang melawan kan? So kat sinilah tujuan whip ni untuk memberi dengan arahan. Apa? Berapa banyak jenis kuda di sana? Kuda kita ada 2 jenis. Kita ada 2 jenis. Pony dan miniature horse. Yang miniature horse tu dia special sikit. Sekejap lagi kita tunjuk. So kalau nak tengok stay tune. Stay tune guys. Okey, ni beat okey. This one ni semua sedia maklum lah, kenal lah ni apa kan. Ni ialah helmet. So helmet, jangan risau. Walaupun naik kuda tak pakai helmet, tak ada JPJ saman, tapi untuk keselamatan kita akan pakailah. Walaupun kat sini kita just kita just joyride. Nak tengok jenis makanan. Okey, sekejap kita tunjuk. Okey. Walaupun anak customer kat sini kita just naik joyride dan ada ranger-ranger yang pegang, tapi okey, tu sabar kita sekejap lagi start. Okey. Kita akan pakaikan dia helmet juga untuk safety kepala dia. Betul. Anda kata kalau dia naik kuda terjatuh, kena kepala dulu dekat tanah. So kepala dia tu ada, orang cakap ada safety lah. Sebab okey, bagi kita yang dewasa ni mungkin poni ni tak adalah sebesar mana.
Tapi bagi anak-anak yang 12 tahun ke bawah, bagi dia besar kuda ni dan bagi dia sangat tinggi bagi dia lah. So okey, apa? Kita tak rotan. Kita Sakit ke kena rotan? Tak sakit. maksudnya tak sakit ke? Okey, kita sebenarnya tak rotan pun dia. Just benda ni just bunyi je. Dia bunyi dia macam kalau tengok kuda kepang dia akan bunyi tes. Tu kan. Yang tu yang kita nak bagi bunyi tu. Bunyi tu yang dia takut. Bunyi apa Faiz? Dia sekali je. Oh, dia sekali je. Dia macam lori lalu tu. Okey. Okey, dah tak ada dah. Okey. Apa cas bayaran nak naik kuda? Okey, kita cas bayaran RM5 per head dah untuk sekali pusingan lah. Kalau beli tiket online dia murah sikit lah. Dia kalau kita beli tiket online satu kepala hanya RM3 untuk sahaja. persoalan tu, kuda mandi hari-hari ke? Depends. Kalau kita riding dia hari-hari, kita kena mandikan dia hari-hari. Kalau macam contoh dia tak riding, dia just kita lepas kat pedok, dia meragut rumput semua, kita tak perlu nak mandikan pun. Kalau dah hari-hari riding kita kena hari-hari mandikan. Sebab bila riding, dia akan peluh. Bila peluh, of course lah kita manusia pun nak kena mandi, takut tak selesa balik rumah kan. So kalau kita lepas dia meragut rumput sekurang-kurangnya dalam 1 minggu hanya 2 kali sahaja 3 kali sahaja mandi. So macam sebenarnya mandi ni dia lebih kurang kerap lah. Lagi-lagi selepas kerja wajib mandi. Lepas dia work memang wajib mandi. Tak kisahlah joyride ke, riding ke, lunging ke, racing ke, memang mandi. Mandi ni lagi satu sihat lah untuk dia. Dia dah panas-panas, sejuk. Macam kita lah. jugalah, kalau kita lepas mandi kita mesti segar punya lah. Tipu lah tak lepas mandi rasa demam. Dewasa berapa kanak-kanak berapa? Dewasa tak ada. Kita hanya buat umur 12 tahun dan umur 3 tahun hingga 12 tahun sahaja. Dewasa kita tak benarkan. Dewasa tak ada. Kita tak Kita buat untuk racing dewasa. jaga kuda kita lah. Jangan Sebab, lupa share memang, guys. dia poni, dia boleh bawa. Tapi kalau terlalu berat beban, dia akan efek dekat tulang sini. Pegang ni. Regel lah dia ni. Bagi makan. Okey, kat sini kita kadang-kadang kita kena rajin check tulang ni. Tulang ni yang akan sentiasa support untuk orang letak. So cara check dia, kita akan picit dia. Okey. So kalau kita picit sikit dia dah ke bawah, maknanya miss tulang dia ada problem. Kita kena refer balik. So macam ni kita picit sikit dia. Okey, tak ada. Ini kuat lah saya picit kan. Dia akan ke bawah lah. So kat sini yang kita kena check tulang dia ni. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Ada apa-apa lagi soalan? Lepas apa? Boleh. Boleh lepas PKP datang ramai-ramai ke Lepas sini. PKP boleh naik kuda. Memang Tapi kita bagi kita naik tak kuda. tahu PKP sampai bila. Betul. Kita akan tengok kemaluan. Dia maksimum kita kat sini kita letak bawah 12. Tapi sebenarnya dia boleh je bawa. Dia Berat boleh badannya dalam bawa lebih 60 kurang ke 70 kilo 80 lah. ke 90 kilo dia boleh still boleh bawa. Dia tak ada masalah. Cuma kita dekat sini memang kita tak galak-galak. Memang kita bukan tak galakkan, memang kita buat umur 12 tahun saja ke bawah. Sebab kita nak jaga dia. Kesian dia. Kalau bawa berat-berat hari-hari, sakit Kita pun kalau kerja hari-hari stres, sakit, demam, macam sama dengan kuda. Kita kena jaga kesihatan dia. Macam mana kita macam tu lah juga dia. Kita kena pandai dia. Okey, lagi satu. Kuda kalau kita kat sini dah bagi dia kerja dan dia tak buat hal, kita akan bagi dia tips. Means tips dia is apple, carrot. Tapi kalau dia buat hal, no tips lah for you. Tak ada tips untuk kuda ni. Maksudnya macam dia buat hal, dia gigit-gigit kan. Dia tak nak jalan, dia degil. So tak adalah tips untuk dia. So tak adalah. Dia tak dapat lah carrot ke apple. So bila dia dapat kan, dia tahu. Okey, maknanya okey hari ni aku tak buat salah. Aku dapat lah. So tapi kita kena berpegang lah pada diri. Kau tak buat salah, kau dapat. Kalau kau buat salah, kau tak dapat. Walaupun dia tak buat salah. Okey. Umur sekarang Blonde lebih kurang umur 7 tahun. Tom lebih kurang 6 tahun. Dia beza setahun. Okey, apa lagi? Okey, ada apa-apa info tambahan? Apa? Okey, sekejap lagi kita akan tunjukkan cara pemasangan saddle. Okey, lagi satu. Anak tanya kenapa poni jenis kontot. Tak maksudnya kenapa poni ni. Okey. Kenapa? Dia memang ada pelbagai kategori lah. Poni, polok, Arabian.
Dan disebabkan tu dan kategori dia ada sizing yang baru dia boleh okey. Engkau tinggi ni baru kau boleh masuk kategori polo. Engkau tinggi ni baru boleh masuk kategori Arabian horse. So maksudnya tinggi poni ni ialah kategori tinggi dia ni ialah kategori poni. Dia tak boleh nak masuk dalam stil polo dan Arabian horse sebab dia tak mencapai tahap sizing. Dia tak mencapai tahap sizing dia. Apa makanan kegemaran kuda? Okey, makanan macam kegemaran kuda biasanya dia of course lah dia tak ada makanan kegemaran. Maksudnya kita akan bagi ikut apa yang dia perlukan makan. So macam betul-betul dia favorite dia is carrot and apple. So sebab itu dia macam sedap lah bagi dia, manis, berair-air. Okey. Siapkan kuda. Okey, sekejap saya pas kepada Suzila, okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya balik sekarang ni. Okey, untuk sumbangan kepada haiwan-haiwan kita yang dekat sini, so kita ada beberapa cara lah. Okey, antaranya boleh sumbangkan direct ke akaun kita. Okey, CIMB Bank seperti yang kita pamerkan dekat skrin tu Okey, and then selain pada tu kita juga ada buat program dekat sini iaitu membeli tiket awal. Okey, tiket awal kita memang sangat murah kat sini. Kalau kita tengok dewasa RM12, kanak-kanak RM8 sahaja. Okey, tiket ni boleh beli melalui tiket to you. Okey, so kalau ikut kat sini kita ada tulis expiry date dia lah. Tapi sebenarnya kita tak ada expiry date. Okey, jangan risau sebab kita pun tak tahu PKP kita ni sampai bila. So kalau beli, just bawa aja QR code dia. Nanti kalau dah buka nanti, so dah boleh pakailah ni. Okey, selain pada tu juga kita ada buat program angkat. Okey, adoption. Okey, kat sini ada package adoption kat sini. Okey, sedari semurah RM10 hinggalah RM500 dan kita ada beberapa kriteria lah kat situ. Okey, kita boleh dapat certificate, so kita boleh dapat tiket free. Okey, so boleh pilih lah mana-mana untuk yang berminat untuk ambil package adoption kita lah. Okey, so lepas ni kita akan tengok macam mana nak siapkan kuda sebelum ride. Okey, ataupun nanti abang-abang ni dia akan tunjuk lah macam mana cara nak mandikan kuda, and then okey, kita setting the ride dia nanti. So kita boleh tengok macam mana, apakah alatan-alatan yang perlu ada untuk sebelum ride. Okey, jom kita jumpa balik dengan Abang Faik. Okey, come. Okey. Ni ialah peralatan untuk menunggang kuda. Kita ada saddle pad. Saddle pad is span yang untuk lapisan tebal untuk halang saddle ni. Saddle ni sakit kalau betul direct kena. Dan kita ada saddle clothes. Lapisan lagi satu. So maknanya saddle dia ada lebih kurang macam ni. 2 lapis baru saddle. Okey. Jadi ini kita ada saddle. Saddle ni semua nampak kat situ ni macam kerusi kan. Tapi kita panggil ni saddle. Okey. Yang saya pegang yang tempat pemijak kaki ni kita panggil dia stirrup. Stirrup ni sangat perlu dan wajib untuk kita pakai sebab kita akan pijak kaki kita dalam ni. So bila tak ada benda ni, susah untuk kita imbangkan badan kita. So kita kena pijak dua-dua ni. Mana monkey strap? Ayul, mana monkey strap? Apa tu? Monkey strap. Tu megang. Okey. Kat sini, okey, jom saya tunjuk macam ni cara pemasangan saddle ni. Okey. So, lapisan pertama kita akan letak saddle clothes dulu. Angkat dia. Angkat. Aku nak ukur. So, cara pasang dia, okey, ni main dia. Dia ada sini ada macam ada bonggol. So kita akan ambilkan lebih kurang sebelakang sikit. Kita akan letakkan ni. Lepas tu baru kita letakkan saddle pad. Ingat, close dulu baru pad. Okey. Jangan terbalik. Okey. Lepas tu, okey, yang ni. Yang ni kita panggil dia gird. Gird ni tujuan untuk kita ikat saddle ni. Untuk kita ikat saddle ni supaya tak jatuh lah. Macam dia macam fungsi tali pinggang. Okay, so kita akan letak ni.
So kita akan angkat. Okey. Dan dia. Ingat, dia pasang ni kena ketat-ketat. Bila tak ketat, bila tak ketat, sangat bahayalah. Benda ni boleh jatuh. Sangat bahaya. Bukan benda ni je boleh jatuh. Bila kita naik atas ni pun kita jatuh. Kita pun jatuh. Bila jatuh, kita lah jatuh sekali. Okey. Mana lagi sangat? Boleh longgarkan sikit Abang Faik? Okey, boleh. Sikit belum Ini lagi sangat. Dia tak marah, dia macam melawan sikit. Sebab kuda stallion tak apa, jangan risau. Tapi makanan tu tak, bukan memang sedap, tapi ada khasiat dia yang dia tak perlukan. Dia memang tak perlukan sebab memang kita tak bagilah sebab bukan berdasarkan kerja dia. Okey. So kat sini kita dah pasangkan saddle. So tapi sebenarnya dia still tak ketat lagi. Dia okey, walaupun tengok macam memang dah ketat kan, tapi sebenarnya dia tak ketat lagi. So kita akan bawa dia pusing dulu dalam 2 ke 3 round, baru kita ketatkan lagi sekali. Sebab waktu sekarang ni perut dia still mengembang. Dia tengah relax, perut dia still tengah relax, kembang. So bila dia dah berjalan, dia akan kempis sikit, so kita boleh ketatkan lagi. Okey, jom kita bawa dia jalan dulu. Nah, jom. Nampak sedap sebab tu. Apa? Yes, jangan risau. Kita akan iring anak anda kalau naik kat sini. 2 orang ranger. Seorang akan pegang anak anda dan seorang akan tarik kuda. Kuda boleh bela ke tak? Boleh. Kalau ada duit boleh. Semua benda boleh sekarang ni. Belum dengan Tom, mana lagi senang untuk jorat? Tom. Bagi saya Tom. Tapi kalau riding, saya akan pilih blonde sebab dia berani. Dia beza. Riding dengan joyride sangat-sangat berbeza, tuan-tuan. Riding kita yang bawa sendiri. Joyride dia just kita tarik orang duduk atas je. Tu perbezaan dia. Okay, so kita akan pusing dalam pedok ni sebanyak 2 kali lah. Untuk dia kempiskan perut, dia akan keluarkan angin. So sekejap lagi kita akan tunjuk balik, kita akan ketatkan balik sikit lagi. Kalau dah pro naik kuda, Ya. orang jaga juga. Kalau dah pro, tak payahlah. Nama pun dah pro kan. So kat sini saya dah pakai dah safety, saya dah pakai helmet untuk riding kejap lagi. So kasut kena pakai. Kasut kuda dia ada 2 jenis. Satu yang jenis panjang slim fit, satu dia pendek. Bila kita pakai pendek, kita kena pakai chaps. Chaps tu macam guard untuk tutup kita punya keting. Yes, kat sini kanak-kanak kita akan charge RM5 untuk satu kepala dan per round. Dan tadi dah nampak kita dah pasang saddle kan. So sebenarnya tak habis lagi. Selepas habis round pusing macam ni, baru kita tunjuk, baru betul-betul pemasangan saddle siap sepenuhnya. Ini tak siap lagi sepenuhnya ni. Kalau customer pakai zipper of course lah boleh. Tapi kalau kita lebih prefer untuk pakai kasut lah, safety. Okay. So tadi kita dah tarik ketat kan.
So, tengok. Kita boleh ketatkan lagi. So, dia mesti boleh naik satu lagi mata. This one. Tengok, kita boleh ketatkan lagi. Oh. Okey. Belum siap lagi sebenarnya. Okey. Nampak tak tali yang panjang ni? Ni bukan pihak kuda keluarkan barang untuk saja-saja perhiasan tau. Dia ada fungsi dia. Fungsi dia. Okey. Nampak tali pinggang yang ni? Kita akan masukkan dia. Miss, ikat lagi saddle ni supaya tak jatuh. Kita akan ikat. So bila kita naik tak adalah kita sengit tak stabil. So kita akan ikat kedua-dua belah lah. Kalau tentang race, yang mana paling laju? Tentang race, Blonde ataupun blonde? kita tak pernah race kat sini kak. Mana lagi laju lah maksudnya Tom dengan blonde mana lagi laju? Maksudnya waktu persaingan dia orang, Tom lagi laju sebab Tom bekas endurance. Tom lagi laju. Tapi tak juga. Kalau kita naik, kita depend kepada rider. Contohlah kalau Tom tu saya bawa, blonde ni Faik bawa, tetap blonde tu Tom tu kalah. Sebab saya naik. Sebab saya berat. Contoh. Saya ni kurus sebenarnya. Punca PKP. GP. Oh. GP segala-galanya. Yang bersih tu ke? Apa? Tu ya? Apa? Okey, kalau bersih kat perasan mulut dia. kuku. Oh, ladam kuku, ladam Okey, yang kuda. bersih kat kuku. Okey, tu ialah kasut dia sebenarnya. Tunggu saya. Okey, boleh buka tadi? Yep. Okey. Okey, tengok ah. Okey, saya dah buka tali Okey, kita tengok cara Abang Faik riding. Okey, untuk yang menonton sekarang ni yang tertanya-tanya dekat manakah tempat ni. Okey, G2G Animal Garden merupakan satu petting zoo yang terletak di Maeb Serdang. Okey, kalau siapa-siapa tahu Maeb Serdang ni, orang ingat kat sini ada pusat COVID kan, dekat Maeb kan. So, dekat Maeb so ada satu pusat COVID, so kita duduk kat dalam ni lah, tapi kita tak duduk dekat lah dengan pusat COVID tu actually. Okey. So, dekat dalam Maeb ni ada pelbagai laman, antaranya kita orang lah. Okey, petting zoo G2G Animal Garden. Okey, antara yang jaga kuda paling lama dekat sini lah yang pernah ada ni adalah memang Abang Faik ni pernah jaga kuda lah, dan dia baru take over kepada Ayo dengan Aaron. So, seorang tak dapat datang MC. So, lepas vaksin kan, biasalah. Okey, so dia dah biasa dengan blonde. So, dia boleh ride lah. So, lepas ni nanti kita tengok kita punya kuda kecil kita ataupun kita panggil miniature. Okey, nama glamour dia kat sini adalah Awira lah. Okey. Tadi dia lama single lagi. Baik, go. 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 Aman, go. Okey, nampak cara Abang Faik tu bila dia berlari, kita kena ikut hentakan dia tu. So bukan kita duduk saja atas tu. Kita kena ikut gerak-gerik kuda tu. Kalau ada tiba-tiba tu berminat lah nak belajar cara bawa kuda apa semua, dekat dalam Maebs ni kita ada tempat khas lah untuk belajar bawa kuda. Okey, kat sini kalau datang dekat dalam Maebs ni, dia ada laman khas. Okey, untuk belajar cara-cara bawa kuda lah, sama ada MEM. Okey, kat sini ada beberapa tempat lagi lah untuk belajar kuda. So, tadi, so dia bagi interaction, so macam baik. So kita akan puji dia, good boy.
Okay. Kalau naik kuda dia marah-marah ke? Ni marah-marah tengok depends. Kita kena pandai kawal dia. Kadang-kadang dia boleh buang orang tau. So kita kena ada knowledge untuk bawa. Okey, macam Abang Faik kata tadi, kalau kita cuci kuku dia tak betul, kita kuku tu tak betul, dia sakit, okey, kuku dia sakit, kita ride juga, so dia akan buang kita sebab dia tak selesa. Okey, ataupun kalau kita pasang saddle tu, okey, kita tak check betul-betul saddle tu salah pun dia boleh buang kita. Okey, so kita tengok last. Ya, dia tendang. Kuda Kalau ni tak memang kena akan dia, menendang. kalau tak kena cara dia akan tendang lah. Okey, so jangan duduk belakang kuda lah. So tu kena beware lah. Okey, Blonde. Kalau budak nak belajar boleh? Biasanya kalau semua tempat dia akan ambil 12 tahun ke atas. Okey, dekat sini kita tak ada training untuk bawa kuda actually. Okey, tapi dekat dalam MyApps ni ada 2 pusat untuk belajar kuda. Okey, so kita akan tunjuklah kat mana tempat tu kat dalam sini. Okey, dalam MyApps boleh tanyalah dengan orang-orang MyApps nanti. Okey, MEM adalah salah satu tempat untuk training kuda lah. Dan saya belajar di situ. Okey, so jom kita sekarang ni dah 12.20. So rasa je tak sempat kot nak tunjuk mandi kuda kot. Oh, So kita tak sempat. Okey, so kita terus kepada kita punya kuda kecil kita lah. Okey. Dua 12 tahun boleh naik kuda So tak ada masalah untuk 12 tahun boleh naik kuda. Okey, umur kuda macam kita dah cakap tadi, umur kuda antara 35 hingga 40 tahun. Kita nak cek umur kuda berdasarkan gigi Okey, sementara abang-abang ni dia kemaskan kuda dulu. So jom kita pergi tengok Awira. Di manakah Awira kita? Mengayu. Okey, jom kita pergi tengok kita punya Awira. Okey, sambil-sambil kita jalan-jalan tu, okey, kita tengok view Animal Garden. Okey, inilah view Animal Garden kosong, tak ada pengunjung, tak ada orang, just kami-kami je. Okey. Itu tiung kita yang dah keletah bercakap semula. Baru ni dia senyap sikit. So macam tuan-tuan boleh dengar tune ni kan. So jangan terkejut kalau datang tiba-tiba bicara. Jangan terkejut. Dia ni memang dia ni suka bercakap macam-macam lah. Sebab dia merakam apa yang orang cakap. So kalau lalu kat tepi dia jangan sebut yang bukan-bukan, okey? Okey, jom kita tengok kita punya Awira. Mana Awira kita? Nak tengok kuda mandi. Kita cuba kejap lagi sebab kita pun dah terlebih masa actually. Okey lah, kita try next slot lah. Mana tahu, okey. Nanti kita cuba tengok lah, okey? Kalau sempat sekejap ke macam mana. So where is Awira? Awira? Mana Awira kita? Okey, sebelum kita cerita pasal Awira, lagi sekali saya nak ceritakan pasal pasal kita punya tiket. Okey. So, para pengunjung boleh yang mana yang sudi untuk memberi sumbangan kepada kami untuk membeli makanan-makanan haiwan kami. Maklumlah kan sejak PKP ni, so kita memang bergantung kepada mana-mana hasil yang ada lah untuk kita bagi makan haiwan-haiwan kita. So yang sudi untuk buat adoption kat sini, okey, kita ada semurah RM10 hinggalah RM500. So boleh pilih package yang mana. Okey. So dekat situ kita akan bagi sertifikat. So kita ada bagi tiket percuma kat situ, okey. Kalau sudi boleh terus direct ke akaun kami, iaitu CIMB Bank. Selain pada itu juga kita ada pembelian tiket awal. Okey. Kat sini adalah pembelian tiket awal kita. Okey, sangat murah, berbeza. Kalau ikutkan tiket kita adalah dewasa 20, kanak-kanak 15. So kita buat promosi, tiket awal ni adalah dewasa RM12 dan kanak-kanak RM8. Okey, tiket ni akan
valid selagi kamu tak gunalah. Bawa je QR code dia. Selagi PKP kita akan anjak lagi lah tarikh tu. So tak perlu risau Okay, so mari kita kenalkan dengan kita punya Awira. Mana Awira kita? Okey. Sebab Tak, sebenarnya haiwan kita sangat rindukan pengunjung. Dia dah jadi macam, dia pelik kenapa dah tak ada orang dah kat sini. Dia sebab selalunya ada pengunjung yang akan selalu suap dia. So bila tak ada pengunjung kan, dia akan menunggu-nunggu. Manalah orang selalu nak suap aku ni. Kalau nak mengharapkan kami hari-hari suap dia, tak terlayan. Sebab kita banyak lagi haiwan yang kita perlukan bagikan perhatian. Ya, betul tu. So dia sebenarnya dia sangat rindukan pengunjung-pengunjung sebenarnya. Dia memang mengharapkan pengunjung datang sebab dia dah biasa dengan orang. Okey. Awira umur tahun ni 27 tahun. Ni kalau boleh tengok ni Awira tak mandi lagi ni. Yes, betul. Pandai pun. Okey, ni ialah kuda jenis miniature. Okey, macam tadi kan kita ada kenalkan blonde dengan Tom. Seekor stallion dan seekor gelding. Awira ni, apa kata tonton teka? Dia jenis apa? Stallion atau gelding? Okey, so kita boleh tengok bawah ni. So boleh tahu tak dia stallion atau gelding? Ini kecil-kecil cili padi ni tau. Nampak kuda betina je mulalah sebab dia ni masih ada telur tapi belum lagilah dapat cari wife ke dia. Mana tahu kan kok ada yang nak sponsor bini kat dia. Apa? Ada jawab Geldi, ada jawab Stallion. Okey, yang jawab stallion tu betul. Okey. So, dia ni berasal daripada Argentina. Kalau tak tahu Argentina tu kat mana, baru-baru ni baru pas menang Copa America. Okey. Okey, dia ni berasal daripada Argentina. Okey, biasanya dekat Argentina, dia ni biasanya haiwan sebagai pet. Macam kita kat Malaysia ni, pet kita biasanya kucing, anjing, hamster, arnab, sugar glider. Tapi di Argentina, ni lah binatang pets diorang. Okey. Dan biasanya dekat Argentina, yang ni kegunaan dia untuk anak-anak dia yang berumur 5 ke 6 tahun. 5 ke 6 tahun. Okey, sebab kalau kita sedia maklum dekat Malaysia, kebiasaannya rakyat Malaysia ni akan 7 tahun. Okey, biasanya yang sedia maklum kat Malaysia ni macam mak bapak luangkan masa dengan anak seperti berbasikal. So basikal pun ada basikal jenis kecil, besar kan. So dia boleh ikut mak bapak dia pergi cycling. Tetapi di Argentina, diorang lebih bermain dengan kuda. So mak bapak dia akan bawa kuda polo. Dan anak-anak 5-6 tahun dia, inilah kuda dia. Yang inilah kuda sizing dia yang dia akan bawa untuk ikut mak bapak dia. Untuk ikut mak bapak dia pergi riding horse. Okey, yang ni sizing untuk anak dia. Beza di Argentina. Di Argentina, anak 5-6 tahun, dia dah reti bawa kuda. Sebab kita tak boleh nak samakan dengan kita. Sebab environment sana, dia memang terdedah dengan kuda. Kuda dia orang sangat bersepah-sepah. Dan polis di sana pun still pakai kuda. Lebih pakai kuda daripada pakai motor. Tapi Awira dekat sini kita tak bagi naik Okey, Awira kat sini tak ada yang boleh naik lah setakat ni. So dia just untuk boleh bergambar dengan dia. Okey, boleh gosok dia. So ini fungsi Awira kat sini lah. Ini rate harga berapa? Okey, rate harga dia paling rendah kita boleh dapat ini harga dia RM40,000. Okey, dan yang grade paling mahal sekali boleh cecah sampai RM100,000 lah. Ini harga dia. Kecil-kecil cili padi ni orang kata. Kasih kata kecil-kecil cili padi. Tu yang tak mampu nak beli lagi tu, bini dia. Okey, nanti tak apa lepas ni kita dandan dia sebab dia tak mandi lagi ni. So macam contoh, harga dia tadi sebut kan, sangat beza dengan harga seekor kuda polo. Harga kuda polo kita boleh dapat lebih kurang RM10,000 kita dah boleh dapat dah. Dan harga dia lebih mahal lah daripada tu. Kuda padi kita tadi pun lagi murah lah. Boleh cecah kata RM5,000, RM6,000 pun ada jual lah. Boleh dapat 5,000 kuda lain. Tapi minat mengatasi segalanya. Okey. Lelaki nak pergi juri honeymoon tapi tak berkesempatan. Apa? Nak pergi honeymoon tak berkesempatan? Kat sini. Allah. InsyaAllah lepas PKP boleh datang sini.
Amin. Boleh. Jemput. So sweet. Okey, Abang Faik, kita nak tunjuk tak bini blonde dengan anak blonde ni? Tak apa. Okey, so nantilah. So esok kita ada tour penuh. Okey, tour penuh nanti kita akan tunjuk semua kuda-kuda yang ada lah kat sini. Okay. Awira tak boleh naik. Sorry, tak boleh naik. Okey. Boleh? King of Malaysia. So, siapa yang nak bela kat rumah boleh lah. Bela Awira ni. Bela orang kata kuda kecil ni kan. Sebab rumah kan kecil je space kan. Macam boleh rumah lah. taman corner lot, boleh je nak bela dia. Rumah jenis corner lot kat taman kan. Ada berat dia. Lebih kurang 100 kilo. Boleh tahan jugalah. Dan besar dia macam seekor kambing je. Kalau kita bandingkan Awira ni dengan kambing kita, letak sebelah-sebelah, lebih kurang je dengan sizing kambing kita. Besar lagi doper kita lah. Besar lagi doper kita. Kambing doper kita lagi besar lah. So, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita mengakhiri slot kuda kita hari ni? Berapa harga Awira dah cakap? Dah. Sebiji Myvi. Clue dia. Sebiji Myvi. Harga Awira. Tak mana nak beli lesen? Okey. Lesen tak ada. Lesen Kita tak perlu perlu. lesen. Okey, kalau nak beli berminat, kita ada dekat sini. Dekat sini memang ada pembiak khas lah yang bela kuda ni, yang biak kan. So, kalau berminat boleh je PM kita pun. Okey, kita pun boleh bagi nombor ataupun boleh dapatkan lah dekat mana yang berminat nantilah. Kita boleh tolong carikan kalau nak gitu. minat. Bukan 4,000 tu harga yang blonde dengan tom tu tadi tu. Tapi itu lagi mahal lah. Yang tu dalam lebih kurang 8,000 lah. But kuda ni pun dia bergantung kepada warna juga. Kebolehan. Ataupun kalau ambil yang liar mungkin murah sikit. Sebab nak jinakkan tu ambil masa. Kuda ni bukan senang tau nak jinakkan dia. Okay. Lagi-lagi kalau kuda tu dah masuk competition, ada rekod menang, itu ini, pelbagai rekod, lagi mahal. Okey. Sebab setiap competition kuda, dia akan dapat 2 sijil. Satu sijil riding yang penunggang dan satu untuk kuda tu sendiri. So kalau jual kuda tu kita boleh minta lah. Okey, dia pernah menang. Okey, nah ni sijil untuk kuda-kuda ni yang pernah menang. Okey, so jangan lupa esok kita akan bersiaran penuh di mana kita akan tour menerusi 1G2G. Awira jumpa back. Berapa kali Awira, maksudnya untuk treatment dia berapa kali? Biasanya dalam sebulan akan buat 2 kali lah untuk vet dia. Doktor akan check. Awira nakal tak? Awira nakal kuda paling baik. Paling baik. Tengok ni saya duduk ni. Come. Tengok baik je. Awira makan apa? Awira sama je makan macam blonde dengan Tom. Tengok dia baik, dia diam je. Tapi Awira ni jangan tau. Dia kalau nampak kuda betina, dia ada sikit lah perangai sikit. Dia mula menggatal lah. Ada 5 kaki. Okey, saya faham. Oh, kita tak ada alpaka kat sini. Maaf. Kita tak ada alpaka. Okay, so sebelum kita endkan kita punya session hari ni, so esok jangan lupa pukul 11 pagi, so kita akan tour penuh daripada Bird Aviary, Cat House, More Mammals, Taman Rabbit, kita akan tengok Reptile House, kita akan tengok juga kambing kita apa semua, rusa kita. So esok kita akan bersiaran penuh, so jangan lupa pukul 11 tu dah standby lah. Okay, kita melalui Facebook Live, melalui Instagram Live dan TikTok Live. Okay, so nanti esok kita akan bercerita tentang semua haiwan yang ada dekat G2G lah. Okay, sebelum kita akhiri, macam biasa saya akan ulang lagi sekali. Jangan lupa boleh beli tiket awal kita. Okay, melalui Ticket to You. Okay, untuk dewasa hanya RM12 dan kanak-kanak RM8 saja. Ni tiket paling murah sekali ni. Baik beli awal, nanti rugi kalau tak beli awal. Kalau tidak harga dia dewasa 20, kanak-kanak 15. Okay, selain pada tu juga kita ada buat program angkat dekat sini. Okay, adoption serendah RM10 hinggalah RM500. Siapa yang sayang Awira boleh jadikan anak angkat. Okey, so di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua yang menyaksikan live kita di Facebook, menyaksikan siaran kita di TikTok dan Instagram. Okey, so terima kasih banyak-banyak kerana sudi share live kami. Okey, so kita jumpa lagi esok. Okey, jangan lupa 11 pagi. Okey, bye. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Bye-bye Awira. Selamat Hari Raya. Okey, ini
bukan untuk korban Okey. Ha. Bye bye. Abira. Ya Abira.